سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اسلم لنا مستقيما وهداية نصر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا من نعرف إلا وأنتك ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح أبواب رحمتك رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى ونفعنا بهم في الدارين. Dan 7 perkara itu. Yang pertama perkara yang ibarat daripadanya dengan kata hamba yang ke-14. Dan 7 perkara itu ialah 7 perkara ialah sifat maknawiyah. Dan 7 perkara itu yang dimaksudnya ialah sifat-sifat maknawiyah. Buka fikah. Dan 7 perkara itu perkara pertama daripada 7. Pertama daripada 7 itu perkara yang diibarat daripadanya. Yang disebut, yang dibuat cakapan daripadanya, daripada yang pertama dengan kata hamba yang ke-14. Jadi yang ke-14 itu ialah yang pertama daripada 7 sifat maknawiyah. Maksudnya kalau kita nak bilang daripada wujud, mulai daripada wujud, maka di sini ialah ialah yang ke-14. Kalau kita mulai daripada wujud, idam, tetapi di sini ialah bahagian yang pertama. Maka yang ke-14 daripada 20 sifat kena kepada yang pertama daripada sifat maknawiyah. Dia katanya yang ke-14 daripada 20 itu barang yang difaham. Yang difaham daripada kata hamba kaunuhu ta'ala hayyan. Kita boleh faham yang ke-14 itu dengan dia kata kaunuhu hayyan. Artinya keadaan Allah ampunya penghidup. Dia terjemuh gitu. Jadi yang kita selalu didengarnya ialah kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala itu yang hidup. Itu terjemuh betul-betul perkataan kaunuhu hayyan, keadaannya Allah Ta'ala itu yang hidup. Tapi cara dia terjemuh di sini sambilan huraian di dalam terjemuh. Terjemuh mengikut huraian makna yang dimaksud dengan kata kaunuhu hayyan. Jadi keadaan Allah Ta'ala yang hidup itulah yang asal terjemahan dianya. Keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Tetapi apa maksud yang daripada kata keadaan Allah Ta'ala yang hidup? Maksudnya keadaan, maknanya Allah itu mempunyai sifat penghidup. Keadaan Allah mempunyai penghidup. Penghidup itu sifat. Yang bahasa Arab tu hayat, sifat hayat lah. Sifat penghidup.
Iaitulah hidupnya, hidup Allah Ta'ala. Iaitulah mana? Keadaan Allah mempunyai penghidup. Kena kepada apa tu? Kita panggil katanya hidupnya, hidup Allah. Jadi keadaan Allah mempunyai penghidup. Apa katanya? Keadaan Allah mempunyai penghidup. Mana hidup Allah tu dah. Macam kita katanya keadaan garam yang masin. Keadaan garam yang masin, mana garam tu mempunyai rasaan masin. Garam tu mempunyai rasaan masin. Mana ada rasaan masin kat garam. Jadi kata garam yang mempunyai rasaan masin, maknanya masim garam tu. Masim garam. Itu katanya keadaan garam yang mempunyai masin. Mana masim garam. Iaitu pertamatan penghidup dengan zat. Jadi dia banyak tangga. Banyak tangga. Jadi maknanya kaunuhu hayyan, keadaannya yang hidup. Apa yang dia nak maksud betul-betulnya, apa dia? Hidup Allah. Jadi berbeza. Adapun hayat, sifat penghidup. Hayat, kenapa sifat penghidup? Seperti katanya masin tu ialah satu jenis rasaan. Sifat bagi garam lah satu jenis rasaan. Seperti katanya hayat, satu jenis sifat. Sifat penghidup, satu jenis sifat. Kalau katanya hayat. Kemudian, kalau kata keadaan Allah yang hidup. Apa nak cerita katanya, apa maksud kata keadaan Allah yang hidup? Mana hidup Allah tu dah. Itulah yang kita nak cerita katanya apa dia? Dengan kata hayy kaunuhu ta'ala hayyan, keadaan Allah yang mempunyai sifat penghidup. Seperti katanya keadaan garam mempunyai masin. Keadaan garam yang mempunyai masin, mana masim garam bukan manis. Masim garam bukan manis gula. Bukan masin pada gula. Begitulah. Jadi hidup Allah. Apa hidup Allah? Keadaan Allah yang hidup. Tengok, apabila kita ambil garam, masuk letak kat lidah kita, kita pun kata, masin garam ini. Masin garam ini. Apabila kita ambil gula, letak kat lidah kita, kita kata, manis gula ini. Apabila kita minum manisan lebuh, kita kata, manis manisan ini. Apa maksud kata manis manisan ini? Mana keadaan manisan itu apa dia? Ada rasaan manis. Kita kata apa dia? Kita katanya masin garam ini. Apa maksud kata masin ini, garam ini? Keadaan garam ini ialah keadaan garam ini ada rasaan masin. Ada rasaan masin kat garam. Ada rasaan manis kat gula. Itu mana kata kaunuhu, keadaan. Itu maknanya ada sifat penghidup pada Allah. Itu mana hidup Allah. Kita katanya keadaan seorang itu berbaju. Keadaan seorang itu yang berbaju. Mana ada baju kat badan dia.
Dia orang pakai baju. Begitulah. Iaitu kaunuhu hayyan atau keadaan Allah mempunyai penghidup, iaitu pertamatan. Pertamatan boleh panggil artinya ikatan. Penghidup dengan zat. Ini maknanya kelakuan. Satu jenis kelakuan pertamatan sifat penghidup dengan zat. Sifat penghidup kalau kita nak banding rasaan masin tu. Masin satu jenis rasaan. Rasaan masin ada terikat dengan diri garam. Rasaan masin ada terikat, ada pertamatan dengan diri garam. Maka di sini pun lebih kurang itulah. Jadi pertamatan ikatan penghidup dengan zat. Maka atas kaul yang pertama ialah kaul yang menyabitkan hal. Ialah kaul yang mengatakan apa dia? Tahakkuk pada dirinya. Kita tengok pada yang belajar telah minggu lepas. Dia katanya tahakkuk pada dirinya iaitu pertamatan tiap-tiap sifat daripada sifat ma'ani dengan zat. Tengok yang dulu. Pada kaum yang pertama dia katanya kaum yang menyabitkan ahwal ialah kaum bagi Imam Haramain dan itu apa dia? Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Jadi sifat maknawiyah tu ialah tahakkuk pada dirinya, iaitu kena kepada pertamatan sifat ma'ani dengan zat. Pertamatan ikatan sifat ma'ani dengan zat. Sebab tu maknanya kaunuhu hayyan ialah kena kepada pertamatan sifat penghidup dengan zat Allah Ta'ala. Maka pertamatan itulah dikatakan hal. Dialah yang menengahi di antara ada dengan tiada. Kena atas satu tamatan di antara sifat ma'ani yang mana di sininya ialah sifat penghidup dengan zat. Jadi maknanya pertamatan tu kalau kita nak buat banding, gam lah. Gam. Sifat penghidup tu satu sifat, penghidup tu satu sifat, zat tu zat lah. Tapi ada satu kelakuan di situ dia macam nak kalau kita nak tampalkan kertas pada dinding kita guna gam. Jadi gam itulah yang mengikatkan, yang menambahkan antara kertas dengan dinding. Tapi gam tu benda bukan dia sifat. Tapi gam tu benda bukan dia sifat. Tapi sini suatu kelakuan. Suatu kelakuan yang ada yang menambahkan di antara sifat penghidup dan zat Allah. Dia katanya dia panggilnya begitu. Jadi maknanya kalau tidak ada kaunuhu hayyan, maka sifat penghidup tak boleh ada pada zat. Macam katanya kalau tidak ada gam, maka kertas tak boleh tertampal pada dinding. Tak boleh tertampal pada dinding. Soalnya begitu. Jadi kenapa dia kira begitu? Sebabnya begini. Sifat zat ialah benda yang ada. Sifat penghidup pun benda yang ada juga. Jadi benda yang ada menumpani pada benda yang ada. Mana sifat penghidup, sebab sifat penghidup tu ialah benda yang ada. Zat pun benda yang ada. Maka kalau begitu mesti kena ada suatu perkara pula yang dikatakan, yang dipanggil katanya pertamatan. Benda ini menengahi di antara ada dan tiada. Nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh juga. Hanya tengah-tengah. Maka itulah dipanggil jenis, itulah dikatakan pertamatan. Jadi nak tunjuk benda kat mana tu dia susah nak cakap lah. Sebab benda nak kata ada tu, kalau ada boleh tunjuk. Macam gam tu boleh tunjuk. Ni tengok, ni gam ni. Ni yang melekatkan kertas kat dinding. Ni bukan dia begitu.
Hanya dia kira katanya itu satu kelakuan pula. Satu kelakuan yang bukan sifat perhidup, yang bukan zat. Bukan diri masin, bukan diri rasaan masin, bukan diri garam. Bukan satu kelakuan yang mengikatkan di antara itu sifat rasaan masin dengan garam. Kalau tidak, tak boleh ada lah masin. Kalau tidak, tak boleh ada lah sifat perhidup. Sebab perhidup dia mesti menumpangi pada zat. Sebab hidup, sifat perhidup, sifat tak boleh ada dengan secara sendiri. Mesti kena menumpangi pada zat. Maka apabila kata sifat tu menumpangi pada zat, jadi ada suatu perkara pula yang jadi yang mengikatkan dia antara perhidup dengan zat. Sifat ma'ani dengan zat. Atas kaul yang pertama. Atau adanya dan lekatnya. Susah. Dia nak cari cakapan yang betul-betul tu susah. Jadi cuba cakapan yang apa dia nak boleh bagi faham, itu kena guna 2-3 perkataan. Adanya, lekatnya. Lekat seperti katanya, kalau lekat sengerti itu seperti lekat kertas yang kita tampal kat dinding dia melalui gam tu lah. Adanya ada perhidup pada zat. Jadi mengikut kaum yang kedua ialah kaum bagi Imam Asy'ari tiada tahakkuk pada diri. Tiada tahakkuk pada diri yang kata dulu tu, baru yang ketiga dulu katanya amrun i'tibari. Tiada tahakkuk pada diri. Mengikut mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari, maknanya kaunuhu hayyan ialah nak cerita apa tu? Apa makna katanya kaunuhu hayyan? Ada sifat perhidup pada zat Allah. Ada sifat perhidup pada zat Allah. Ada masin kat garam. Begitu kan? Keadaan garam yang masin apa makna? Ada masin di garam. Begitu ya? Ada masin di garam. Itu makna katanya keadaan garam yang masin. Keadaan garam ini yang masin. Apa nak cerita katanya ada masin kat garam itu. Tak percaya ambil letak kat lidah lah. Soal dah begitu. Ada manis kat manisan. Begitu kan. Itu makna keadaan manisan yang manis. Kita katanya keadaan seorang berbaju. Maknanya ada baju kat badan dia. Ada baju kat badan dia, tu mana kata keadaan dia yang berbaju. Begitu. Jadi berbeza lah di antara dua kaul. Di antara dua kaul tu, jadi mana kaul yang kedua, kaul nuhayyan, apa maksudnya? Nak cerita kata ada sifat perhidup pada zat Allah. Nak cerita katanya ada sifat hidup pada zat Allah, bukan tak ada. Begitu. Seperti kata ada masim kat garam. Begitu. Tetapi kalau kita mengikut kaum yang pertama yang menyabitkan ahwal, dia katanya kaunu hayyan tu ialah suatu perkara, suatu kelakuan. Suku pula. Suku pula. Yang menengahi di antara ada dan tiada. Kelakuan inilah yang mengikatkan, yang menambahkan sifat perhidup dengan zat. Yang mengikatkan, yang menambahkan sifat perhidup dengan zat. Itu kaum yang pertama. Jadi jadi maknanya khilaf pada makna yang dimaksud dengan kata kaunuhu hayyan. Jadi kaum pertama dia kata satu kelakuan. Kaunuhu tu satu kelakuan. Kenapa hal? Yang dia tu ialah tugasan. Kalau kita nak katanya faedah dia, faedah daripada sifat kaunuhu hayyan tu ialah dia tu sebagai pertamatan yang mengikatkan, yang menambahkan sifat perhidup dengan zat Allah Ta'ala. Jadi tugasan dia macam gam tu dah. Begitu. Jadi maknanya kaunuhu hayyan adalah suatu kelakuan. Adalah suatu kelakuan. Kelakuan tu dikatakan pertamatan. Adapun yang kedua, kaum yang kedua, Imam Asy'ari dia kata kaunuhu hayyan tu apa dia?
Ialah nak cerita kata ada sifat berhidup pada zat Allah. Ada sifat berhidup pada zat Allah. Sebab tu dia kata ini kenata amrun i'tibari. Ini kenata amrun i'tibari. Seperti katanya baju tu lain. Badan kita tu lain. Apabila kata kita yang pakai baju, keadaan kita yang pakai baju, maknanya ada baju kat badan kita. Tapi bukan kenata pakai itu ambil baju masuk kat badan, itu memakai. Itu memakai. Atau kita panggil pakai baju. Itu perbuatan. Pakai baju, memakai itu, ambil baju masuk kat badan, itu bukan dia. Nak cerita ada baju kat badan. Kalau kita buang baju, tak ada baju kat badan. Gitu. Tak ada baju kat badan. Seperti ada bauan harum kat bunga mawar. Keadaan mawar itu yang harum. Mana ada apa? Ada bauan harum kat bunga mawar. Tetapi lama kelamaan apabila bunga mawar itu dah kering, kita katanya tidak ada apa? Tidak ada bauan harum. Mana kita katanya tak ada si bauan harum kat bunga mawar. Itulah. Jadi khilafnya dua kaum. Di antara kaum yang membilangkan perkara itu 4, maka dia katanya itu kaum itu ialah itu pertamatan. Tapi kaum yang tidak menyabitkan ahwal, dia kata itu kenata amrun i'tibari, kena kepada ada sifat ma'ani pada zat. Begitu. Demikianlah dikatakan, kita kata dengan kataan yang sama tadi, pada mentaswirkan, pada menghuraikan, pada menghuraikan 6 perkara yang lagi akan datang sebutnya. Jadi maknanya kata sama. Kalau katanya apabila apa yang ke-15, yang ke-15 tu ialah kaunuhu aliman, ya. Kaunuhu aliman, kita kata sama. Kita kata sama maknanya kias ikut yang sini. Kaunuhu aliman ialah iaitu mengikut yang pertama, pertamatan sifat pengetahuan, pertamatan pengetahuan dengan zat atas kaum yang pertama atau adanya pada zat. Begitulah. Jadi kaunuhu aliman apa maknanya? Ialah pertamatan sifat pengetahuan, sifat ilmu dengan zat Allah. Mengikut yang pertama. Maka mengikut yang kedua, mana ada sifat pengetahuan pada zat Allah. Lepas tu apa lagi? Iradat kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan tu maknanya pertamatan sifat perkandak dengan zat. Artinya ada sifat perkandak pada zat. Ada di zat. Kiaslah. Jadi maknanya huraian tu samalah. Begitulah kita taswirnya begitu semua. Mustahil lawannya. Mustahil lawannya ni lawannya mustahil. Lawan bagi kaunuhu hayyan adalah perkara yang mustahil. Iaitu kaunuhu mayyitan, keadaannya, arti kaunuhu mayyitan, keadaannya, keadaan Allah yang mati. Keadaannya, keadaan Allah yang mati. Begitulah. Keduanya perkara yang diibarat daripadanya dengan kata hamba yang ke-15. Yang kedua daripada 7 sifat ma'nawiyah, yang kedua atau yang ke-15. Yang kedua perkara yang diibarat daripadanya, daripada perkara yang kedua dengan kata hamba, yang ke-15 daripada 20 itu barang yang dipaham daripada kata hamba kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman tu sebenarnya duduk dalam lingkungan.
kaunuhu aliman. Artinya, arti kaunuhu kalimat aliman. Keadaannya yang Allah Ta'ala mempunyai pengetahuan. Keadaan Allah yang mempunyai pengetahuan. Allah ada sifat pengetahuan. Itu arti bagi kaunuhu aliman. Iaitu kaunuhu aliman. Pertamatan pengetahuan. Pertamatan artinya ikatan sifat pengetahuan, sifat ilmu dengan zatnya, zat Allah. Itu kalau mengikutkan pertama, kaum yang mengatakan ahwal atau pengetahuan, ada pengetahuan dan lekatnya, lekat pengetahuan pada zat. Itu. Dah. Jadi tak payah kita hurai banyaklah. Dah. Jadi maknanya bunyi susahnya cakapan dia, tapi maksudnya kita nak tahu gitulah. Kita nak tahu katanya kau kita mesti i'tiqad dan kita wajib i'tiqad dan putus bahwasanya Allah apa dia? Allah mempunyai sifat pengetahuan. Begitu. Mustahil lawannya iaitu kaunuhu jahilan. Artinya keadaannya yang nyanyuk. Apa maknanya nyanyuk? Ketiadaan pengetahuan sekali-kali. Keadaan yang nyanyuk. Apa maksud nyanyuk tu? Ya, ketiadaan pengetahuan. Tapi dia sebab jahil tu bahasa Arab. Jahil tu bahasa Arab. Nak kata keadaannya yang jahil, guna bahasa Arab pula. Nak terjemah jadi bahasa Melayu lah. Apa tu mana tak ada ilmu tu dia kata nyanyuk. Ya dia panggil kata nyanyuk. Tak ada ilmu tu dia kata nyanyuk. Tapi setengah kitab dia kata babuk. Babuk tu mana bahasa Arab tu jahil lah. Tak ada ilmu tu babuk. Tapi sini dia kata nyanyuk. Maknanya apa nyanyuk? Biarlah tak pernah dengar nyanyuk pun beritahu kata nyanyuk tu ialah ketiadaan pengetahuan. Bahasa Arab kata jahil. Hampa daripada ilmu, tidak ada ilmu, tu tidak ada pengetahuan tu lah. Panggil kata nyanyuk. Keadaannya yang nyanyuk, apa maknanya? Nyanyuk, ketiadaan pengetahuan sekali-kali. Jadi kita jaga katanya ketiadaan pengetahuan sekali-kali itu tafsir makna nyanyuk. Apa makna nyanyuk? Ketiadaan pengetahuan sekali-kali, mana tak ada langsung ilmu. Begitulah. Dan kaunuhu nasian. Ini lawan bagi aliman juga, kaunuhu aliman juga. Kaunuhu jahilan, keadaan Allah yang jahil, yang tak ada ilmu. Satu. Yang keduanya, lawan bagi kaunuhu aliman juga, kaunuhu nasian. Keadaannya, keadaan Allah, artinya, arti kaunuhu nasian, keadaannya, keadaan Allah yang lupa. Jadi lupa tu pada makna jahil juga. Sebab memanglah orang terlupa pada masa tu ia tak ingat apa kan. Tak ada pengetahuan. Kalau contohnya, kalau kita ni, kalau orang tanya, kalau orang tanya kita macam mana, apa hukum berkumur ketika ambil wuduk? Apa hukum berkumur ketika ambil wuduk? Kita lama tak belajar ni. Tak ada murajaah, kita terlupa. Saya tak ingat. Pada masa tu maknanya ketika tu tak ada ilmu, tak boleh nak jawab. Kita lama tak belajar, tak murajaah. Seperti kalau orang belajar tajwidnya, nun sakin bertemu dengan ba, apa panggilannya? Nun sakinah bertemu dengan ba, apa panggilannya? Kita lama tak belajar tajwid, tidak murajaah istilah tajwid. Saya tak boleh jawab. Dah belajar dulu dah ingat panggilan dia. Sekarang saya dah terlupa panggilan dia. Mana ketika terlupa tu kosong daripada ilmu. Mana ilmu hilang pada masa tu.
Ilmu hilang pada masa tu. Pada masa kita terlupa tu lah. Ilmu hilang. Hilang ilmu ada apa? Ada jahil. Jadi pada maknanya terlupa tu tak ada ilmu juga. Terlupa tu tak ada ilmu. Kemudian apabila kita murajaah balik, nun sakinah bertemu dengan ba, kita panggil iklab, ada ilmu balik. Ketika kita terlupa, mana tak boleh nak jawab, maknanya kosong pada masa itu. Pada makna jahil jugalah orang terlupa ni. Jadi maknanya terlupa satu bagai daripada bagai jahil. Tapi tak berkekalan. Kalau jahil tu berkekalan kan. Selama mana tak belajar, itu tak tahulah. Tapi terlupa ni kalau orang tegur, datang balik. Begitulah. Jadi maknanya apa nak maksudnya? Lupa satu bagai daripada bagai jahil juga. Sebab tu jadi maknanya yang jadi lawan bagi kaunuhu aliman tu satunya kaunuhu jahilan, tak ada ilmu. Yang keduanya kaunuhu nasiyan pun lawan bagi kaunuhu aliman juga. Itulah. Maka kita terusnya yang ketiga tulisan macam mana? Yang tiga tu salah. Naknya yang ketiganya bagi sama dengan dulu. Yang keduanya di sini yang ketiganya yang ketiga daripada 7 sifat ma'nawiyah, perkara yang diibarat daripadanya dengan kata hamba yang ke-16 daripada 20 itu barang yang dipaham daripada kata hamba kaunuhu qadiran. Artinya, arti kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala mempunyai perkuasa. Mempunyai perkuasa, iaitu keadaannya mempunyai perkuasa, pertamatan perkuasa, ikatan sifat perkuasa dengan zat. Atau ada perkuasa dan lekat perkuasa padanya pada zat. Mustahil lawan kaunuhu qadiran, iaitu kaunuhu ajizan, keadaannya keadaan Allah yang lemah. Artinya keadaannya yang lemah. Begitulah. Jadi tidak ada huraian yang panjang terhadap sifat-sifat maknawiyah, sebab musteri saja. Hanya kita faham bahawasanya sifat maknawiyah adalah lazim daripada sifat ma'ani. Lazim daripada sifat ma'ani. Maka apabila kata lazim tu, maka khilaf pada menentukan apakah yang dikatakan sifat maknawiyah. Maka setengah katanya sifat maknawiyah itu tahakkuk pada diri. Kalau kata tahakkuk pada diri, kena kepada pertamatan sifat ma'ani dengan zat. Pertamatan itulah satu jenis kelakuan, satu jenis hal yang menengahi di antara ada dan tiada. Itulah yang bilang sampai 20. Ialah kaul bagi Imam Haramain dan Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Dan kaul yang kedua ialah kaul bagi perkataan bagi Imam Asy'ari ialah tiada tahakkuk pada diri. Apabila tiada tahakkuk pada diri, maka kaunuhu yang akhir sifat maknawiyah tu kena kepada amrun i'tibari. Lepas tu apa maksud katanya? Maksudnya nak kita kata ada sifat itu pada zat. Berdiri sifat dengan zat. Mana ada sifat ma'ani pada zat. Nak cerita begitu? Sifat maknawiyah apa maksudnya? Ada sifat ma'ani pada zat. Begitu. Begitulah lebih kurangnya kesimpulan dianya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Yang keempat, barang yang diibarat daripadanya dengan kata hamba yang ke-17. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستعينك ما قرأناه وما قصناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan jazak Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Baba. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.